Ya, seperti yang kita war-warkan di permulaan siaran tadi, hari ini merupakan hari bagi vaksinasi warga emas secara walk-in dibenarkan bagi penduduk di kawasan Lembah Kelang yang belum menerima janji temu di aplikasi MySejahtera. Ya, jadi untuk waktu ini kita nak berkongsi lebih lanjut lagi berkaitan dengan perkara ini dan khusus bagi warga emas yang merupakan golongan yang paling berisiko untuk mendapat jangkitan dan perlu diberi keutamaan untuk mendapatkan vaksinasi. Jadi, kita secara Skype bersama-sama dengan Profesor Mari Dr. Muhammad Zuhairi Muhammad Rani, merupakan Profesor Madya Perubatan, Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan Universiti Sains Islam Malaysia. Assalamualaikum, selamat pagi, Doktor. Ya, salam, selamat pagi. Hani, Munawar, apa khabar? Alhamdulillah. Baik, Doktor. Mungkin untuk permulaan ini, reaksi awal daripada Doktor sendiri apabila pemakluman daripada kerajaan untuk membenarkan warga emas mendapatkan vaksinasi secara walk-in bermula hari ini di kawasan Lembah Kelang, Doktor. Pengumuman YB Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Adham Baba untuk membenarkan warga emas berumur 60 tahun ke atas di Lembah Kelang untuk hadir ke pusat-pusat pemberian vaksin secara berjalan masuk ataupun walk-in bagi mendapatkan vaksin ini adalah bertepatan pada masanya, dan ketika ini jumlah kes harian yang dilaporkan adalah tinggi, terutamanya di Lembah Kelang. Ya, kita tengok telah 2 hari kes berturut-turut kes dilaporkan melebihi 10,000 kes, dan angka ini tentunya menakutkan terutamanya kalangan warga emas yang belum mendapatkan vaksin mereka. Ya, baik. Dan dalam masa yang sama, sebelum ini juga turut dinyatakan bahawasanya terdapat juga sebilangan warga emas yang mengalami kesukaran untuk mendaftarkan diri bagi program vaksinasi ini dalam aplikasi MySejahtera. Jadi bagaimana peranan yang boleh dimainkan oleh masyarakat sekeliling, sebab kadang-kadang anak-anak ni jauh nak pantau dan tengok pun susah. Jadi apa sebenarnya yang boleh dimainkan dari jauh, dan dalam masa yang sama masyarakat penduduk di sekitar tu boleh membantu warga emas tersebut? Betul ya, Hani. Sekarang ni susah kita untuk melakukan perjalanan sebabkan jarak dan sebagainya, tapi dengan adanya teknologi ia menjadi mudah. Sebenarnya ramai warga emas inginkan vaksin dalam kalangan yang saya kenal, keluarga, rakan-rakan, ibu bapa kepada rakan-rakan. Ramai warga emas yang kita tunggu-tunggu mendapatkan temu janji untuk mendapatkan vaksin. Walaupun ramai dah dapat, masih ada lagi yang belum dapat kerana ada segelintir warga emas ini yang menghadapi kesukaran melakukan pendaftaran untuk vaksin. Atas sebab-sebab utamanya, kita tengok warga emas ni mungkin tidak mahir menggunakan aplikasi atas talian, termasuk aplikasi telefon bimbit. Mereka perlu dibantu oleh anak-anak, perlu dibantu oleh saudara yang lebih mahir ataupun lebih muda menggunakan aplikasi ini. Dan selain itu, pendaftaran boleh dilakukan secara manual di premis-premis Kementerian Kesihatan Malaysia, di klinik-klinik kesihatan, ataupun melalui pertubuhan bukan kerajaan dan pemimpin masyarakat. Namun perlu diingat kalau pendaftaran ini dilakukan oleh pihak lain, pihak yang melakukan pendaftaran tersebut sama ada anak ataupun NGO ataupun wakil daripada masyarakat ni mengambil inisiatif untuk mengemaskini, menyemak dan mengingatkan, kerana kadang-kadang telah didaftarkan vaksin oleh orang lain tetapi tidak dilakukan semakan, tidak dilakukan kemaskini, peringatan. Dia tak tahu sebab bukan dia yang daftar. Jadi amat digalakkan juga untuk mereka ini menyediakan kenderaan, terutamanya bagi warga emas golongan B40 untuk ke pusat-pusat pemberian vaksin. Doktor, kalau kita lihat dalam sepanjang kita berdepan dengan pandemik COVID-19 ini, peratusan besar kes-kes COVID-19 ini adalah berkait rapat dengan kes sporadik, iaitu tidak dapat dikaitkan dengan mana-mana kluster ataupun mana-mana kes sekalipun. Jadi kalau kita lihat semalam, kebanyakan ataupun peratusan besar 98.5% adalah bagi pesakit yang berada pada kategori 1 dan 2, dan yang paling merisaukan adalah individu yang tidak mempunyai gejala ini namun mereka berpotensi besar untuk menjangkiti golongan warga emas yang berada di rumah, yang berada di sekeliling mereka. Jadi pandangan doktor terhadap risiko ini, doktor? Macam Munawar beritahu tadi, lebih 98% daripada yang lebih 10,000 ni adalah dalam kalangan mereka yang kategori 1, kategori 2. Okay, kalau kita tengok balik, kategori 1 ialah mereka yang tidak ada gejala. Kategori 2 mereka yang bergejala ringan. Gejala ringan ni mungkin ada batuk sikit ataupun demam sikit. Penting untuk umum bahawa walaupun mereka ini dalam kategori 1, kategori 2, mereka tidak bergejala, tapi mereka tetap boleh menyebarkan penyakit ini dalam kalangan mereka yang
tidak berasa sakit, rasa mereka sihat. Mereka banyak melakukan perjalanan, berjumpa dengan orang ramai disebabkan oleh pekerjaan ataupun keperluan lain. Kemungkinan mereka menjangkitkan kepada individu lain adalah lebih tinggi berbandingkan mereka yang terlantar sakit, sebab mereka boleh berjalan dan ke banyak tempat. Ini adalah punca kes-kes sporadik yang berlaku dalam komuniti kita. Dan lebih malang lagi, sekiranya mereka berjumpa ataupun tinggal sekali dengan warga emas, amat membimbangkan. Sebab dalam kalangan warga emas ada penyakit kronik ni berisiko tinggi untuk mendapat komplikasi. Ya, kerana itulah kita lihat bagaimana inisiatif dari kerajaan untuk menyegerakan dan juga mengutamakan warga emas ni bagi mendapatkan vaksinasi. Dan kenapa warga emas ni sangat penting untuk mendapat kelengkapan perlindungan vaksinasi ini, khusus kepada golongan warga emas? Macam saya sebutkan tadi, risiko tinggi untuk mendapat komplikasi yang teruk. Komplikasi yang teruk seperti yang kita lihat kategori 4, kategori 5. Kategori 4 memerlukan bantuan oksigen, dia ada komplikasi paru-paru, dan lebih teruk lagi kategori 5 yang memerlukan ICU. Tapi ICU kalau kita lihat sekarang ni ICU telah melebihi kapasiti dan di banyak tempat kalau kita tengok purata penggunaan ICU ni, dia dalam lebih daripada 2 minggu lah, dalam lebih kurang 20 hari purata penggunaannya. Jadi kalau kita tengok semalam pun ada lebih 54 kes baharu yang memerlukan katil ICU, sedangkan katil ICU adalah terhad yang mana telah occupy ataupun telah duduk sebelum ini belum pulih lagi daripada sakit. Jadi kita beri perlindungan seberapa segera, seberapa ramai golongan warga emas supaya mereka ini tidak mendapat komplikasi teruk ini yang menyebabkan mereka terpaksa ke hospital, terpaksa mendapatkan bantuan oksigen, terpaksa mendapatkan tempat di ICU. Itu aspirasi kita untuk kita memberi perlindungan bukan sahaja kepada diri kita, malah juga kepada kelompok-kelompok berisiko, termasuklah warga emas seperti yang doktor nyatakan tadi. Doktor, dalam situasi semasa sekarang ini kita agak risau dengan penularan varian-varian baharu yang lebih ganas, lebih kritikal, yang lebih cepat perebakannya doktor, seperti varian Delta. Jadi bagaimana doktor melihat kadar kebolehjangkitan varian-varian baharu seperti varian Delta ini memberi risiko berganda kepada golongan warga emas, khususnya bagi warga emas yang mempunyai penyakit komorbiditi, dan juga kalau kita lihat doktor, kadar kematian dalam negara sepanjang pandemik ini peratusan besarnya adalah warga emas. Jadi penerangan lebih lanjut daripada doktor. Ya, Munawar, seperti yang kita sedia maklum, varian Delta ialah varian baharu yang mula dikesan di India pada Oktober tahun 2020. Varian ini dilaporkan amat senang untuk merebak, dan bagi warga emas, mereka mempunyai yang mempunyai penyakit kencing panas, darah tinggi, obesiti, hyperkolesterolemia, sakit jantung. Ini adalah komorbid yang mana menyebabkan jangkitan teruk, boleh berlaku dan boleh menyebabkan kematian. Jadi untuk menangani penularan varian-varian yang berbahaya ini, yang mudah merebak ini, kita perlu terus mengamalkan langkah-langkah pencegahan awam, kesihatan awam, termasuklah penjarakan fizikal, kerap mencuci tangan, memakai amalan pelitup muka. Pelitup muka sekarang digalakkan memakai 2 lapis sebab salah satu sebabnya ialah virus ini ataupun jangkitan ini dapati ada bersifat airborne. Airborne ni pengapungan dalam udara. Jadi hendaklah kita pastikan pengudaraan bilik yang bagus ataupun ruang yang tertutup tu, kalau boleh sekejap saja kita berada dalam ruang yang tertutup dan berhawa dingin, dan lebihkan pengudaraan secara semula jadi. Itulah dia, kalau kita lihat sekarang ni begitu pantas, 15 saat dah boleh tersebar dengan mudahnya, dan kerana itulah kita harus memastikan kita mempunyai akses kepada program vaksinasi dengan kadar yang segera, dan dalam masa yang sama juga bagaimana program-program vaksinasi kepada warga emas khususnya
dapat diperluaskan. Kalau kita tengok macam kalau sebelum ini, bila ada yang dah daftarkan diri, yang tak dapat akadikkan diri, bukan semuanya berkaitan dengan kerana tiba-tiba dapat informasi baru, takut nak pergi dan sebagainya. Tapi mungkin juga ada berkaitan dengan perkara-perkara seperti akses perhubungan yang kurang dari segi pengangkutan ataupun mengalami kesukaran untuk bergerak. Bagaimana pada hemat doktor? Okey, kepada mereka yang mengalami kesukaran untuk bergerak, ya, ada ruangan ataupun Dropbox yang kita boleh isi di aplikasi MySejahtera menyatakan bahawa penerima vaksin ataupun bakal penerima vaksin ini adalah seorang yang mengalami kesukaran untuk bergerak ataupun mempunyai limitasi dalam mobiliti mereka. Ini boleh dilakukan. Selain daripada itu, pemberian vaksin secara outreach, secara bergerak, ya, iaitu mendatangkan vaksin kepada masyarakat. Ini adalah satu approach atau kaedah yang dilakukan bukan hanya di kawasan-kawasan pedalaman, bukan hanya di kawasan-kawasan kampung, tetapi juga di kawasan-kawasan setinggan, kawasan-kawasan PPRT, rumah pangsa. Sebenarnya pada masalah pengangkutan, kawasan penempatan yang padat dengan penduduk ini wajar diberikan perhatian. Itu sedia maklum di kawasan perumahan yang bertingkat, macam saya sebutkan tadi, PPRT, rumah pangsa, warga emas yang mempunyai mobilisasi yang terhad, masalah untuk bergerak, baik lidah dan sebagainya, payah untuk bergerak kalau terpaksa menggunakan tangga, kalau lift rosak dan masuk lift pun sukar, kalau lift tersebut perlu dibawa dengan katil ataupun stretcher dan sebagainya. Jadi dalam keadaan ramai ahli keluarga yang mungkin terkesan akibat PKP ini tak bekerja, kena buang kerja, masalah kewangan juga menyukarkan mereka membawa warga-warga emas ini yang mempunyai masalah ini ataupun mempunyai halangan secara financial, kewangan ni untuk ke tempat-tempat mendapatkan vaksin, terutamanya pusat-pusat pemberian vaksin itu jauh. Baik doktor, dalam usaha kita untuk menggalakkan lebih ramai lagi warga emas di luar sana untuk mendapatkan perlindungan vaksin ini, masih ada lagi segelintir kecil yang memberikan diskriminasi terhadap vaksin-vaksin yang sedia ada. Kalau boleh mereka nak pilih vaksin ni, tak nak vaksin ni. Jadi itu menyebabkan bila sampai di tempat PPV, tengok dapat vaksin lain bukan seperti yang diharapkan, mereka patah balik, tak nak ambil vaksin. Jadi pandangan doktor untuk kita memberikan penerangan lebih lanjut, pemahaman kepada penonton khususnya warga emas bahawa tiada istilah pemilihan vaksin kerana vaksin sekarang ini semuanya berkesan dan selamat, doktor. Ya, sebenarnya lah saya nak beritahu vaksin yang paling bagus, yang terbaik sekali ialah vaksin yang kita boleh dapat secepatnya, kalau boleh hari ini ataupun semalam, secepatnya kita dapat, itulah vaksin yang paling bagus. Dan semua vaksin ini telah dilakukan ujian dalam makmal ujian secara klinikal dan telah disahkan bahawa mempunyai keberkesanan yang tinggi. Sebab itu diberikan kepada penduduk, khususnya penduduk di Malaysia, dan juga telah diberikan dengan banyaknya di serata dunia dan di pelbagai tempat. Jadi pada pendapat saya, kalau kita memilih vaksin itu akan melambatkan proses. Mungkin kita tak tahu apa yang berlaku. Kita nak tunggu next cycle, kita dimasukkan semula untuk mendapat vaksin yang seterusnya. Mungkin pada ketika itu telah terjangkit, amat malang sekali, mungkin kita boleh dapat jangkitan. Jadi perlindungan tu tak ada kalau jarak nak tunggu daripada satu vaksin kepada vaksin yang lain sekiranya kita menolak vaksin yang diberikan pada hari ini. Jadi pada pendapat saya, pemilihan vaksin ni tak perlu. Yang perlu ialah pilih untuk selamat dengan cepat. Okey, baik. Doktor, tapi ada tambahan sedikit berkaitan dengan apa yang kita bincangkan ini. Mana bila ada banyak kajian dilakukan, bila kita didedahkan dengan maklumat yang sahih, kajian daripada luar negara dan sebagainya, okey, kalau vaksin jenis 60%, yang vaksin ini boleh sepanjang hayat dia punya perlindungan. Jadi bila dapat informasi macam ni, bagi setengah orang yang dapat perlindungan tu dari segi efikasi tu sedikit kurang berbanding yang lain-lain, ada kata, alamak, saya dapat yang ni lah, macam mana ada tak nanti dalam masa yang terdekat, masa hadapan kita akan dapat booster dan sebagainya. Risaulah sebab yang lain semua okey, saya punya tak dapat. Pandangannya macam tu. Okey, jadi doktor, dari segi kewajaran untuk
kita melihat, kita pandang ke depan, apakah kemungkinan kajian-kajian yang dilakukan nanti bagi mereka yang mengikut pada varian baru, akan ada juga vaksinasi booster dan sebagainya untuk ditambah baik lagi bagi yang kurang sedikit dari segi efikasinya berbanding yang lain mengikut kajian dilakukan? Okey, tadi kan kenapa ada pelbagai peratusan yang berbeza tentang tahap keberkesanan. Sebenarnya vaksin-vaksin ini diuji dengan pada tarikh yang berbeza, pada kumpulan yang berbeza dan juga di tempat yang berbeza. Jadi sebab itu ada kita tengok kadar keberkesanan yang berbeza-beza dan juga kaedah kajian yang tak sama antara satu sama lain. Tapi kalau kita tengok secara keseluruhannya, telah disahkan oleh Pertubuhan Kesihatan Seluruh Dunia dan juga ramai pakar-pakar kesihatan bahawa pemberian vaksin ini adalah melebihi daripada risiko jangkitan. Jadi kebaikan dia melebihi risiko dia, melebihi daripada kita tengok kepelbagaian dalam variasi dia. Dan pada masa akan datang mungkin ada keperluan, sebab kita tak ada lagi yang kita tengok COVID-19 baru lagi diisytiharkan, pandemik pun baru tahun lepas. Jadi mungkin kajian-kajian boleh membuktikan bahawa booster sebenarnya perlu. Kalau kita tengok selain daripada vaksin COVID-19, vaksin hepatitis B misalnya yang diberikan pada ramai kita frontliners, anggota kesihatan memang mengambil perlindungan terhadap penyakit hepatitis B dan diuji tengok kadar imuniti dalam badan. Sekiranya kadar imuniti menurun, diberikan vaksin booster. Ini adalah satu yang normal untuk imuniti sekiranya perlu booster pada waktu hadapan. Ya, jadi kerana itulah tadi beri penekanan bahawasanya kalau dapat vaksin tu, itulah vaksin yang paling terbaik untuk kita waktu tu. Kita macam umpamanya kita tak ada rezeki kita begitu, tapi untuk masa yang hadapan kalau ada keperluan booster, maka akan diadakanlah booster tersebut dari masa ke masa, sebab ini pun perkara yang baru berlaku sebenarnya di seluruh dunia, kan Munawar? Betul. Dan kalau kita lihat juga Doktor, seperti yang kita sedia maklum, pemberian vaksin secara walk-in bagi warga emas bermula pada hari ini hanya dilaksanakan di kawasan Lembah Kelang dan ianya merupakan satu usaha rintis daripada pihak kerajaan. Jadi pandangan doktor sendiri dalam menilai situasi semasa di seluruh negara, doktor, adakah kaedah ini perlu diperluaskan di negeri-negeri lain ataupun selepas ini ada juga secara walk-in untuk golongan di bawah warga emas ini, doktor? Ya. Kalau kita tengok kenapa diberikan di Lembah Kelang, yang pertama kerana kadar kes baru yang amat tinggi di Lembah Kelang. Jadi sewajarnya diberikan tumpuan kepada Lembah Kelang untuk kita melindungi golongan-golongan yang berisiko untuk mendapat jangkitan komplikasi yang teruk ini, iaitu warga emas. Jadi sekiranya kita tengok berjaya kajian rintis ini, mungkin akan diperluaskan di negeri-negeri lain. Tetapi sebenarnya wajar untuk diperhalusi kerana kalau kita tengok mereka yang datang ke pusat-pusat pemberian vaksin pun telah diberikan temujanji. Sekiranya temujanji itu tak diikut, akan berlaku kesesakan. Misalnya mereka yang sepatutnya datang pukul 3, datang pukul 4, datang pukul 5, tetapi datang pukul 8 pagi. Semua orang datang pukul 8 pagi pun berlaku kesesakan juga. Jadi apabila ramai orang berkumpul dalam satu masa, bersesak, nak beratur panjang dan sebagainya, kita tengok tadi varian Delta, kan, varian ini mudah merebak dan suka kepada tempat-tempat yang ramai orang berkumpul. Jadi kalau boleh dielakkan. Jadi kalau warga emas ni yang melakukan walk-in ni pun tengok ramai sangat beratur panjang, mungkin boleh consider hari yang lain, tetapi secepatnya mungkin boleh buat panggilan telefon dulu supaya kita tahu bekalan itu cukup. Kadang-kadang kalau kita takut kalau bekalan tak cukup, mereka mungkin pulang dengan hampa, dan mereka yang telah dapat temujanji pada hari itu pun tak dapat. Itu adalah salah satu kemungkinan yang boleh berlaku. Amat malang sekali sebab dah berikan temujanji
tetapi tidak dapat vaksin kerana vaksin telah habis. Tapi secepatnya dapatkan dan elakkan, dalam masa yang sama elakkan tempat yang sesak. Pusat-pusat pemberian vaksin pun kalau kita tengok pernah ditutup disebabkan oleh berlakunya rebakan dalam kalangan anggota petugas. Yelah, sebab kalau kita tengok mana ramai juga dalam kalangan petugas juga sukarelawan meluahkan rasa. Dia kata kadang-kadang ada yang dah dapat dah ada simptom tetapi masih lagi pergi sebab takut terlepas janji temu, nanti nak tunggu lagi lama. Kan itulah yang menyebabkan perlebakan itu berlaku. Jadi saranan secara ringkas kepada warga MAS khususnya yang akan hari ini diberi ruang dan peluang untuk walk in kepada mereka yang benar-benar layak yang masih lagi belum dapat janji temu, Doktor. Ya, yang utamanya pastikan mereka ini berumur dalam lingkungan warga MAS 60 tahun ke atas, dan seeloknya mereka yang mempunyai komorbidnya, sakit-sakit yang dikatakan boleh menyebabkan jangkitan yang teruk, darah tinggi, kecemasan dia, sakit jantung, hyperkolesterolemia dan sebagainya, mengambil peluang ini. Dan kalau kita tengok sesak beratur panjang, mungkin boleh consider pergi ke pusat-pusat pemberian vaksin yang lain secara walk-in ataupun telefon dulu bilik gerakan untuk melakukan janji temu anda. Baik, itu antara saranan daripada tetamu kita, iaitu Profesor Madya Dr. Muhammad Zuhairi Muhammad Rani, Profesor Madya Perubatan, Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan, Universiti Sains Islam Malaysia. Terima kasih Doktor atas kesempatan dan ruang perbincangan ini, Doktor. Ya, sama-sama Munawar, Hani. Ya, baik. Jadi kita akan bawakan lagi perbincangan berkaitan vaksinasi dan bagaimana untuk kita mengekalkan kesihatan mental kita pada tahap yang paling tinggi. Tapi untuk waktu ini sebenarnya kita nak berehat seketika dan sekembali nanti kita akan pergi ke negeri-negeri untuk cerita pagi. Betul tu. Jangan ke mana-mana. Terus setia bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia.